Tes subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Audio video okey ke? Allahumma salli ala Muhammad. Pelik ni handphone ni. Tes subhanallah. Dia buat hal sejak semalam ni. Sekejap ya. Muncul pula dah. Masih lagi macam tu. Yang hantar star sahaja yang naik nama. Lepas tu viewers 3 orang sahaja. Kenapa handphone jadi macam gitu? Kita tengok dekat tab sekejap ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ruhaya Kayat Yusmarianti Yusof atas bintang-bintangnya. Saya pelik ni. Yang hantar bintang sahaja. Lepas tu hanya ada 3 orang yang menonton. Something wrong ni. Yang hantar bintang sahaja. Something wrong. Dekat tab saya ada. Pelik lah. Dekat tab muncul nama. Dekat handphone tak ada langsung. Padahal talian hayat sekarang ni hanya handphone je boleh guna. Acana, tolong. So, dekat handphone saya hanya ada 3 penonton. Dekat tab saya tengok ada 300 lebih. Lepas tu saya tak boleh baca langsung komen. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Kenapa dari balik daripada Terengganu dia bawa penyakit pula. Nak kena ni handphone ni. Sedih yang tak berbintang-bintang. Okey Kak Siti Rozia. Saya dapat baca Kak Siti Rozia punya komen dekat tab. Hanisa Syafi'i kata 335 orang Ustazah. Nur Azni kata 300 orang. Rashimah Muhammad. Saya terpaksa pada tempat lain lah sahabat lah. Saya buka tab dekat tempat sebelah. Suzana Mak Saleh, Asmah Idris, Rohina Latif, Zan Aizan. Zan Aizan pun gigih hantar 50 star. Baru nampak dekat handphone ini Zan 50 star. Handphone ini Zan faham ya handphone ini. Masya Allah. Dekat tab pula. Ayo Amma. Sekejap Dekat tab pula. Okey. Munirah Dramang kata tak apa Ustazah teruskan. Okey. Tengok. Jap dia ada, jap dia hilang. Lepas tu dah tak boleh nak baca macam biasa. Kenapa jadi macam ni? Dia sebenarnya mungkin tak ada apa-apa sahabat saya ni yang tak reti. Emma Mustafa pun dah muncul. Tapi dia tak naik nama tu banyak-banyak.
Nur Azlina syukur saya dapat baca sebelah ni. Kesian dah kami yang tak bagi bintang. Handphone saya ni mungkin nak kena setting macam mana, sebab yang menonton 3 orang sahaja, sedangkan dekat tab sudah hampir 500 orang. Tapi dekat tab boleh baca komen, cuma ada Liza Osman, lepas tu berhenti, lepas tu naik nama Yusni Zaya Aziz, lepas tu hilang dah. Jamilah Mat Ail is watching, lepas tu hilang dah. Tak ada macam biasa naik laju-laju nama tu. Bukan apa sahabat, Ustazah boleh teruskan kuliah, cumanya macam apa ni, kita rasa macam tak ada. Memanglah kita pun memang one way communication kan, kita tak boleh bersembang-sembang. Tapi kehadiran anda dalam talian, Ustazah nak raikan juga dengan kadang-kadang Ustazah sebutkan nama ataupun Ustazah bacakan komen. Tapi pelik sungguh Pagi ni kuliah Ustazah jumpa dengan Jaja. Besok sahabat-sahabat tim khidmat bahagian pos ada dekat Darul Fawaz. Kita cubalah buat testing-testing, minta mereka bantu Ustazah. Dah lah pakai tudung bunga-bunga hari ni. Yoyoan. Hari ni terlebih-lebih pink. Allahumma salli ala Muhammad. Dan semalam punya kuliah yang Ustazah dalam kereta tu, Ustazah ulang siar balik, tak dapat baca langsung komen tu. Tapi bila tengok dekat handphone Ustaz, ada. Ke sebab tak dapat nak menolong, saya bukan ahlinya. Minum air panasat bagi tenang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rosilawati Yusof yang baru masuk, jangan pelik pasal apa Ustazah tak pandang sini. Pasal kat sini handphone hanya ada Salmi Ami, Liza Osman yang bagi star. Kat sini pula dekat tab keluar komen, tapi naik satu-satu, dia tak macam biasa. Keluar satu tak sempat baca, hilang dah. Jamilah Osman, lepas tu dah hilang. Alahai. Zalbiyah Yahya, ini betul-betul nak menguji Fasabrun Jamil. Hari ni tajuk hal yang dihindari ketika sedang berputus asa. Berputus asa dengan handphone. Masya Allah. Haslina Abdul Majid 300 star. Naik, Masya Allah. Siti Atikah Tukimin is watching. Apa tu tak sempat baca komen, dah hilang dah nama. Lawak kan Ustazah Zai. Sian, dia tak reti. Haris Hakimi, Masya Allah juga is watching. Minta maaf kawan-kawan yang mungkin baru menonton. Saya tak faham kenapa sejak saya dalam musafir ke Terengganu semalam, dia jadi macam ni. Kan orang Terengganu kata jangan salahkan kami Ustazah, kami tak bersalah. Haniza Hussein is watching. Lepas tu dah tak ada komen. Limaza ya habibi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Is watching. I know. Tapi mana? Cakap dengan siapa Ustazah? Anita Saleh, Wani Yahya. Hilang balik. Dah lah naik lambat. Masukkan kain-kain dalam mesin. Ustazah pokpek seorang-seorang. Ni Allah nak bagi petunjuk. Selalu kan anda yang kena bebel pagi-pagi. Jadi ni bebel kat diri sendiri sebab tak reti. Sekian dimaklumkan. Kita main aci menyuruh. Nurhaniza Hamid. Sungguh-sungguh. Noriza Sapar. Julida Amo. Norlia. Macam nak sebut tu? Skippers ke? Skippers. Suhaila Madzan.
Sarah I cantik. Nama popular. Tak arti sebut. Makhraj lari lagi. Bismillah. Habiskan ayat sana. Kalau anda nampak handphone saya ni lagi lucu. Tiga saja yang menonton. Nampak sangat menipu sebab kat sini dah 700 lebih. Oh, mungkin dia kena update kot. Saya dengan Ustaz Azwan sejenis yang fobia nak update ni. Sebab bila update je ada je benda terhilang. Itulah akibat orang tak reti. Faiza Ahmad 100 stars, thank you. Abaikan nama-nama yang saya tak dapat baca, komen-komen yang tak meriah. Di handphone saya langsung tak keluar ada 3 orang. Abaikan, masa berjalan. Moga Allah permudahkan insya-Allah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sahabat-sahabat dengan Ummul Kitab. Fatihah ini saya hadiahkan khusus kepada anak murid saya yang saya ceritakan sebelum ke Terengganu. Oh, ada Wiyah Kasim, mulut saya pun dah tak selari dengan ni. Macam mana saya nak keluar balik ke macam mana ni? Keluar balik. Dia kacau mood pagi-pagi ni. Sebab duduk kat dinding hijau putih dia tak sama macam biasa. Tak apa. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Semoga menjadi hadiah penghapus dosa, dilapangkan barzakhnya untuk jemaah saya di Masjid Sungai Choh yang pernah kelangkawi bersama Ustazah. Istiqamah dalam majlis ilmu. Almarhumah Rusminah meninggal dunia dalam kapal terbang ketika balik daripada Turki. Rupanya sahabat-sahabat penerbangan itu, Masya Allah, sangat tragis kerana ada 2 kematian dalam flight itu. Pertama, khabarnya seorang doktor yang tiba-tiba sesak nafas. Jadi pilot buat keputusan untuk landing di Karachi, Pakistan kan. Elok landing, dibawa ke hospital, doktor tu meninggal dunia. Kapal meneruskan penerbangan ke KLIA sampai di udara Jakarta ke Malaysia. Dah dekat dengan Malaysia, anak murid saya ni pula yang meninggal dunia dalam kapal. Jadi yang sampai di KLIA adalah jenazahnya. Dimalamkan jenazah itu di Hospital Serdang. Dan semalam diuruskan jenazahnya. Sudah pun dikebumikan. Kita sama-sama doakan sahabat-sahabat, syurgalah tempatnya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, muslimin muslimat, tua, muda, handsome, cantik, tak handsome, tak cantik. Yang penting kita mempercantik dalaman kita. Okey? Apa selalu Ustazah tiba-tiba handsome? Ada perkara-perkara yang baru berlaku ke yang saya tak tahu? Perkataan handsome, perkataan manja. Lalu-lalu kat Facebook dua perkataan tu pasal apa? Mai habaq kat Ustazah sikit. Siang Ustazah tak tahu isu semasa. Tak penting lah pun Ustazah nak tahu semua. Okey, Nur Alina, Nur Aziah Abdul Jalil, Faridah Umar, Khaizatul Azmi, Dangai Kukus, Rohinah Latif. Saya hanya boleh sebut nama, komen anda saya tak dapat baca. Ni keluar pula Faridah Syed Ibrahim kata Waalaikumsalam, Alhamdulillah Ustazah. Faridah Anum, Rosa Gunting kata Ahadiah Agui. Keluar pula ni Rosa Gunting kata Ahadiah Agui. Lepas tu dah hilang balik. Asri Ismail is watching. Itu je yang Ustazah boleh baca. Tak dapat sembang dengan anda, tak syok, gitu lah. Okey, sama ada mulutnya tak selari dengan suara, anda terus je lah buat sarapan ke, kan? Kak Nur Laila Aris, lamanya tak jumpa, Masya Allah, kan? Tak apa, tak hampa tulis kat situ, saya tak tahu. Subhanallah. Setengah. As Umam, betul ke? Sa'diah Sapi'i. Amin, terima kasih 50 star, amin. Wan Faizah is watching. Masa berjalan kom pula dah. Jom kita tepuk tangan untuk diri sendiri. Alhamdulillah. 1000 orang dah menonton. Pasal apa? Kat sini 3 orang ya. Kat sini 3 orang yang menonton. Kat sini dia tulis 1K. Anda redha je lah Ustazah tak tahu gadget ni banyak atas meja ni. Tapi dah tak reti guna. Macam tu lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak gadget ni macam banyak berbenau. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah habis bab pertama. Kita tak dibagi oleh buku Fasabrun Jamil untuk berputus asa. Ada orang respon pada Ustazah, Fasabrun Jamil Ustazah lebih deep daripada La Tahzan. Saya kata, hayo, baru baca berapa muka surat, sudah bikin keputusan. No, kita habiskan dulu belajar. Kita seperti dapat kenal dah diri kita. Sepanjang kita belajar sampai muka surat 27, aku ni sebenarnya manusia yang suka berputus asa ke tidak? Aku ni dalam keadaan macam mana? Sikit-sikit putus asa. Ataupun sekarang ni sedang berputus asa. Kita kenal diri kita. Sentiasa ingat sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam pada kita belajar apa saja sebenarnya untuk mengurangkan kekurang ajaran diri kita kepada Tuhan, kepada seluruh makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Kan? Kalau selama ni kita rasa macam kurang ajar kita dengan Allah, kurang ajar kita dengan hamba-hamba ataupun seluruh makhluk Allah, dengan belajar, mudah-mudahan kita sudah terpelajar untuk tidak menjadi kurang ajar lagi. Faham ya? Tetapi, sibuknya kita dengan mengurus isu yang berlaku pada orang lain, kita takkan sempat mengajar diri kita sendiri daripada pelbagai perkara yang kita belajar. Faham? Ini permainan iblis. Belajar dah, tapi duk sibuk, tu tak reti lah tu. Tu tak belajar lah tu. Tu dia buat dosa tu sebab dia kita duk kata ke orang kemain, mai cili mulut masing-masing sendiri. Kemain. Tujuan belajar kita makin banyak bermuhasabah. Banyak yang aku tak buat ya Allah. Banyak tak betulnya aku ni ya Allah. Macam mana aku nak mati? Mati ni dah tiba-tiba, tak pernah tanya aku ready ke tidak ya Allah. Sahabat-sahabat, kita boleh bercakap-cakap dengan Allah. Suara hati kita yang paling dalam tembus ni sampai ke minda kita. Lalu kita berfikir, apa lagi yang aku nak buat ni untuk memperbaiki diri kita.
sebagai golongan yang telah terpelajar tadi agar tidak lagi kurang ajar. Minta maaf ya Ustazah awalkan dengan bahasa-bahasa macam ni sebab dah belajar tentang jangan berputus asa, tiba-tiba bab yang kedua dia nak bagi tahu kita hal yang dihindari ketika sedang berputus asa. Habaq ada satu bas jangan berputus asa, jangan berputus asa. Tiba-tiba dia bagi tahu diri dia dan semua kita, sekarang saya sedang berputus asa. Ustazah tak tahu apa yang saya rasa. Lepas tiba-tiba bertukau pula ni. Syoknya kalau saya boleh baca komen anda, mesti anda tergelak-gelak kan? Hal Ustazah ada bahasa baku pula ni. Saya tak boleh baca komen. Tiba-tiba saya nampak Siti Hajar Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Siti Hajar, selawat perbanyak apatah lagi. Ni Aziz Ramli punya keluar pula. Aziz Ramli, ya betul mencari ilmu sehingga akhir hayat. Yang dekat iPad saya ni, kenapa ada komen saya boleh baca? Taz Hussein, salam dari Singapura, bahasa baku Ustazah. Iya, itu bukan sabahan Hanisa Syafi'i, bahasa baku. Ajak-jak. Okey, Fazlina Sa'ad. Ustazah gelak dengan sendiri sebab tak reti nak perosah iPad ataupun handphone yang depan mata. Handphone ni 3 orang je menonton Ustazah. Sedangkan starnya sudah 1,900. Kan kepelik? iPad ni dah 1.2K yang menonton. Tapi komennya jap naik, jap tak naik. Ayo Amma, apa sudah jadi? Agaknya kalau tab ni boleh bercakap, dia kata jalan lagi, tinggal lagi studio hijau putih tu. Kan dah pergi dekat tempat lain, dah hilang dah. Gitu. Okay, sekarang saya sedang bebel dekat diri saya sendiri sebab saya tak boleh bebel pada anda yang hari-hari kena bebel dengan Ustazah. Sekian dimaklumkan. Rahida Awang kata, Assalamualaikum Ustazah Muzayyana. Ke FB ni dia boleh pandai bahasa Melayu. Lepas tu dia nak hazafkan orang yang komen di noti-noti yang gelak-gelak. Semua keluar komen yang comel-comel, yang sopan-sopan. Salam Ustazah. Hajah Nur Mawalid kata, Alhamdulillah. Tadi Allahumma salli ala Muhammad. Oh, Facebook ni dah bertaubat ke? Allah, astagfirullahalazim. Ustazah jangan buat lawak, terus je lah mengajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang dihindari ketika sedang berputus asa. Hal yang dihindari ketika sedang berputus asa. Anda dapat rasa tak Ustazah mengajar dalam keadaan bertanya-tanya, kenapa handphone aku jadi macam ni? Dalam keadaan fokus Ustazah lari kepada, berganti kepada kesetresan. Bukan stres sebab ada masalah. Masalah lah ni, tak reti nak berosah. Kenapa ada kucing miau kat atas tu? Masya Allah, kucing ni kucing ni miau. Miau. Dah tak boleh buat lawak dengan hampa, Ustazah buat lawak seorang-seorang lah. Okey, siapa dah ada buku Fasabrun Jamil pada muka surat 28, kucing ni sedang bergantung di atas tali itu. Adakah kucing ni sedang berputus asa? Jangan gantung diri, no, dosa. Okey, hal yang dihindari ketika sedang berputus asa. Kalau ada Ustazah ni tahu je saya sedang berputus asa lah ni, pi patah balik belakang ataupun klik balik kuliah-kuliah yang semalam. Kita bermula kuliah ini sahabat-sahabat dengan mengenal apakah itu berputus asa. Bila kita mengenal, kita akan tanya diri kita, hang ni putus asa ke? Kita tak mengaku dak berdosa tau putus asa. Mana ada aku putus asa? Tiba bila kita baca-baca lah, aku rupanya orang yang berputus asa. Allah tak suka orang yang berputus asa. Allah pesan banyak kali dalam Quran, jangan berputus asa dari rahman Allah. Rahman Allah tu tersangat luas. Okey? Hal yang dihindari ketika sedang berputus asa. Seandainya adalah, tak payah angkat tangan. Tak payah tulis saya Ustazah sedang berputus asa. Ustazah bukan boleh baca pun sekarang. Seterah ni tak boleh tengok anda punya komen. Okey? Tuhan
bukan ini yang kuinginkan. Suara hati kita. Tuhan, bukan ini yang kuinginkan. Kita boleh cakap dengan siapa? Cikgu bila bagi keputusan periksa. Cikgu, saya tak nak keputusan yang ni. Mak kata tak ada pilihan, kau kena kahwin dengan anak kawan mak tu. Nanti anaknya kata apa? Saya lari daripada rumah. Sampai hati mak tolong pilihkan untuk saya. Saya dah ada pilihan lain. Dah mula dah sinetron. Tapi sinetron saya tak ada orang komen pun. Jadi saya bersinetron lah seorang-seorang. Okey? Tuhan, bukan ini yang kuinginkan. Kita boleh, kenapa kau bagi aku yang ni ya Allah? Sedangkan aku tak nak yang ini. Pernah kan? Jangan tak ngaku. Tudung pink bunga-bunga ke? Anda sedang pakai baju kelawar kat rumah ke? Pernah kan cakap macam tu? Tuhan, bukan ini yang aku inginkan. Aku tak doa pun macam ni. Pasal apa hang bagi ya Allah? Astaghfirullahalazim. Sahabat, kita dengan Allah ni bukan bercakap macam kawan-kawan. Kita bukan dengan mak bapak kita. Tapi kalau kita fikir, mak bapak aku pun kadang-kadang ada benda yang aku nak dia tak bagi. Aku minta A, dia bagi B. Kenapa? Sebab kita tahu semua mak ayah terlalu sayangkan anak-anaknya. Jangan monyet. Kalau kau makan benda tu berasap telinga kau nanti monyet. Contoh, kita bukanlah monyet kan. Tapi Allah ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Sekarang kita ada, kita akan tiada. Dan kita akan ada semula berdiri di hadapan Allah di mahsyar kelak. Allah lebih tahu apa yang patut diberi kepada kita mengikut kemampuan kita. Bukan mengikut kehendak kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita baca satu persatu. Mungkin ada dalam kalangan kita yang sedang murung. Ada ke? Senyum sikit, senyum sikit. Walaupun Ustazah dah tak mampu nak senyum sebab mana pula perginya komen-komen mereka ni. Macam tu. Mungkin ada dalam kalangan kita yang sedang murung, seringkali berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, bahkan lebih parah, menyalahkan takdir yang Tuhan telah tetapkan. Berlaku je sesuatu, menyalahkan keadaan. Ni sebab saya dapat laki macam ni lah Ustazah. Ni sebab anak-anak saya tak mau belajar lah Ustazah. Ini sebab saya duduk dekat taman rumah tu lah Ustazah. Pula diri sendiri punya salah tak pernah nampak. Lebih parah, menyalahkan takdir yang Tuhan sudah tetapkan. Cuba kita diajar oleh Quran, berlaku saja sesuatu musibah, bukan maksud kematian sahaja, terus kita disuruh ajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datang perkara ini. Kepada Allah aku kembalikan. Kita tempuh, kita hadap, kita bangkit dengan la haula wa la quwwata illa billah. Berulang kali menyebut Allah, 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 kuatkan aku. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah menyalahkan takdir yang telah ditetapkan untuk kita. Disebabkan itulah kita sentiasa disuruh berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan dengan senjata kita orang beriman yang bernama doa itu, insya-Allah akan mampu mengubah takdir. Subhanallah, mengubah takdir maksudnya adakah Allah tersilaplah? Tidak. Tapi Allah tengok usaha kita. Allah tengok doa-doa kita. Allah tengok keikhlasan kita. Allah tengok redanya kita menerima apa yang Allah beri. Barulah Allah reda kepada kita. Bila Allah sudah reda, tak heran dah kita dengan perkara apa pun jua, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tindakan itu wajar. Kerana memang fitrah manusia seperti itu. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan fitrahnya manusia suka bertanya-tanya, pasal apa kau bagi takdir yang macam ni kepada aku ya Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Selalu kan saya sebut dalam surah Al-Ma'arij, halu'a, manu'a, jazu'a. Itu sikap-sikap manusia yang berkeluh kesah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sesungguhnya manusia, ni keluar dah nama Cina tu, Allahu Akbar dia tulis. Maimunah pula tulis Alhamdulillah. Rosli Zannuh tulis Assalamualaikum Ustazah. Yang tu keluar. Aku tak faham Facebook ni dah bertobat lahum ke apa ni.
Ha, ni keluar. Korina Ali. Assalamualaikum Ustazah Zai dan sahabat-sahabat syurga semuanya. Zainah Buyung keluar. Usaha dan perbanyakkan doa. Subhanallah, Allahu Akbar. Lucu kan sahabat-sahabat? FB ni dia tak keluar komen-komen yang jahat-jahat. Tak ada pun. Anda tak pernah pun komen jahat. Alhamdulillah. Tapi saya pelik ni. Kelakar lah. Kenapa Sebab Facebook ni nak bagi tahu hang kau buat lawak je lagi ngajar, sekarang kami pula buat lawak kat hang. Gitu ke dia nak cakap kat saya? Masya-Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Manusia diciptakan oleh Allah. Ustazah, salah Allah lah. Siapa suruh Allah ciptakan kita dengan sifat keluh kesah? Siapa suruh Allah ciptakan kita dengan ada sifat kedekut? Padanlah muka Allah. Kan saya dah kedekut nak infak ke jalan Allah. La ilaha illallah. Peliklah kita ni sahabat. Sebab tu kita disuruh tadabbur Quran. Kita disuruh faham Quran. Allah nak kabur. Macam kita bila jumpa orang. Ustazah tu kawan saya daripada sekolah rendah lagi. Dia memang macam tu dah Ustazah. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Memang kita tak boleh ubah dia dah kalau perangai dia lagu tu. Sebab tu Allah kata, hang kalau tak mau berubah, Allah pun tak boleh ubah hang. Bukan Allah tu, Allah boleh je toeng, yang kedekut toeng, tiba-tiba jadi pemurah, boleh. Tapi sahabat, di mana usaha kita? Di mana kemahuan kita? Di mana kudrat kesungguhan kita? Jadi kita nak bagi tahu maha baiknya Allah. Dia sentiasa mendampingi kita. Kamu keluh kesah, kamu kembalikan kepada Allah. Bukan dengan keluh kesah itu maka kamu berputus asa dari rahmat Allah. Oh Facebook, kenapa jadi gini? Saya tengah semangat-semangat nak ngajar, terjeling lagi. Ada problem apa ni? Yang hantar star Aziz Ramli 50 star, Ratib NS 100 star, Siti Umarah 75 star. Ada ke? Saya nak cakap Ustaz ada kat Kulim malam tadi, naik bas ke Kulim nak jumpa ayah sebelum bawa jemaah ke Mekah. Lepas tu semalam dalam kereta dia cakap macam gini, Facebook ni jahat kot, dia nak suruh orang hantar star. Baru dok lah bang, tak baik cakap jahat kat Facebook. Saya cakap macam tu sebab yang hantar star hanya tulis send. Siti Umairah send 75 stars. Rohana Yunus, Assalamualaikum Ustazah, send 50 star. Lepas tu tak ada komen-komen lain, tak boleh dibaca. Dekat iPad pula Hardati Mustari ada, tapi komennya tak ada. Kita tak boleh sembang-sembang. I is sedih. Ustazah, innal insana khuliqa halu'a. Allahumma salli ala Muhammad. Kartina Ramli tak juga. Kartina Ramli tak bagi star, tiba-tiba naik komen. Yusina Abi tak bagi star, tiba-tiba ada perkataan Alhamdulillah. Rumisah Duraba, Assalamualaikum Ustazah, ada. Mazlina Umar punya gelak ni saya nampak. Tolong. Minta maaf ya. Lebih 1000 orang menonton, tapi Ustazah Zai dah macam budak-budak punya perangai. Tapi saya harap ni semua anak-anak murid yang memang istiqamah tiap pagi memang dah tahu dah perangai Ustazah Zai ni. Pelik. Beginilah kita kalau kita tak tahu nak buat lagu mana. Sarina Aziz. Okey, teruskan. Tetapi jangan berkeluh kesah sehingga membuatkan kita berputus asa. Kan? Makna Allah nak bagi tahu dalam ayat ni, manusia ni memang biasa berkeluh kesah, ada rasa bakhil, biasa. Tetapi jangan berkeluh kesah sehingga membuatkan kita berputus asa. Sebab Allah tak nak kita punya sikap berputus asa. Tak mahu, nehi, no. Jangan menyalahkan keadaan dan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan untuk kita. Hidup saya jadi macam ni Ustazah sebab Allah takdirkan jodoh saya dengan si Polan lah. Kalau saya tak kahwin dengan dia, tak jadi macam tu.
Tak baik sahabat. Cuba kita tengok. Mak saya selalu cakap mak saya bukan orang mengaji tinggi. Mak saya selalu cakap mak tak sekolah, tapi mak dengar ustaz-ustaz cakap. Contoh ketika almarhum abang sulung saya meninggal dunia dalam usia 35 tahun, tiba-tiba di malam Jumaat dalam tidurnya, sahabat-sahabat, dia meninggal dunia, anaknya masih terlalu kecil. Ialah umur 35 kan. Lepas tu Al-Kisahnya lah, Al-Kisah zaman dulu-dulu sebelum dia berkahwin, dia ada girlfriend. Yang dia nak sangat kahwin dengan girlfriend tu. Kami semua tahu. Tapi jodoh berpihak kepada dia berkahwin dengan kakak ipar saya lah. InsyaAllah insan mulia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah berkehendak begitu. Tiba masa arwah abang saya meninggal, entah macam mana mulut saya yang ketika itu belum jadi ustazah lagi lah, kan? Mulut saya boleh terbisik dekat mak saya. Mak, kalau tidak kakak ipar saya B, ex-girlfriend abang saya A. Contoh macam tu saya tiba-tiba terdetik, entah kenapa lah Ustazah ni al-mengongi saat itu kan. Tanya dekat, cakap macam ni kat mak. Mak, Allah bagi abang meninggal, kakak B yang jadi balu, yang tak ada suami, yang kematian suami. Kalau tak dulu mesti kakak A kan mak, yang jadi balu, yang tak ada suami. Hish, kau ni. Mak saya terus bulat mata marah. Mak saya kata tak boleh cakap macam tu. Ini takdirnya abang kau berkahwin dengan kakak B. Tengok Allah atur macam gini. Kita tak tahu kalau Allah takdirkan abang dulu jadi kahwin dengan A, mungkin takdirnya si A tu tidak begini. Kan? Jadi kita tak tahu. Maka jangan pernah sebut, okey saya zip mulut saya. Salah Masa tu saya memang macam budak. Bukan budak lah, dah tua juga tapi belum berjanggut kan. Masya Allah. Tak faham lagi, subhanallah. Okay, terus diam. Mak tak suka cakap macam tu. Kenapa mak tak suka? Sebab pasti Allah tak suka kita menyalahkan takdir. Semua ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mak saya bukan tak menangis kematian anak kot. Tiba-tiba dalam tidurnya, mak saya selalu sebut di lisannya, Allah yang nak. Allah nak anak aku. Allah bagi pinjam sekejap je. Dia nangis-nangis. Tapi itu yang sentiasa disebut. Allah yang nak. Aku tak boleh tarik balik. Aku tak boleh hidupkan balik anak aku. Allah yang nak. Allah meruntun hati orang yang mendengar. Maknanya mak redha, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Redha tanpa tapi. Sebab tak boleh hidupkan balik. Bukan kehendak kita. Mana komen anda? Tak boleh baca komen. Okey. Jangan menyalahkan keadaan dan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan untuk kita. Mak saya sedih tak? Sudah pasti sedih. Ada keluh kesah tak? Sudah pasti. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi seluruh yang menonton hari ini, walaupun tengok Ustazah kejap, tak boleh baca komen, kan? Contoh macam gitu. Anda jangan tengoklah muka Ustazah yang kepelikkan, tengok depan handphone 3 orang yang menonton, tapi starnya dah 2000 lebih. Belah kanan iPad, ada juga naik nama Saidah Rajimin Idarich, gitu ya sebutnya. Tapi tulis is watching, tak ada komennya. Nur Azwa Amansyah is watching. Puas dah gitu-gitu tak mau keluar. Tak apa cik nak ngajak juga. Hang ingat Facebook walaupun hang duk buat perangai lagu ni, Ustazah Zai nak berhenti ngajak, minat ngajak. Memang hidup lah. Izzah Jamaluddin is watching. Saya tetap akan mengajak sampai ketitisan darah terakhir. Kau dah kenapa Ustazah Zai? Okey, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Anda jangan buat video pula perangai kanak-kanak di pagi ini. Sebab kanak-kanak ni tak reti nak buat Facebook ni jadi macam mana. Muskilah kabir. Masya Allah. Fauziah Jaafar pun is watching. But is watching ajalah. Dan saya pun memandang dengan penuh kegeraman. Izzah Faiz is watching. Allah ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah kenapa encik Facebook ni? Kita pasti sering berkata begini. Bukan Facebook yang salah Ustazah. Ustazah yang tak reti tu. Okay, betul. Zahara Muhammad Nur.
Bring them on video. Maknanya nak suruh kita bring them on video. Bukan. Klik kat sini, dia keluar apa ni? Ya Allah, ya Allah. Kita sering berkata, andai saya dapat memilih, saya ingin. Ini apa hal lah pula? Naku bagi salam ada. Fatimah Yahya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mazni Ahmad, redha dengan qada dan qadar Allah. Hilang balik, tak habis baca. Sakit kepala. Okey. Kita pasti sering berkata begini. Andai saya dapat memilih, saya ingin mengatur jalan sendiri. Tidak perlu mengikuti aturan yang ditentukan olehnya. Macam anak remaja cakap kat mak, "Mak, kakak dah besar tau. Mak janganlah sibuk-sibuk dengan hidup kakak lagi." Kemain anak. Baru gaji sekali. Baru dapat bagi duit gaji dekat mak RM50. Baru dapat beli beras sekampit. Dah cakap aksen dengan mak. Mak boleh tak payah sibuk-sibuk dengan hidup kakak. Kakak dah besar dah ni. Kadang kan. Sahabat, kita sebelum marah anak kita cakap macam tu, sedar tak? Kita lebih banyak. Ya Allah, boleh tak engkau tak payah tentukan hidup aku? Aku nak A, kenapa engkau bagi B? Aku dah besar ni, ya Allah, aku dah kerja, aku dah ada duit 5,000 sebulan gaji aku. Kenapa kau nak tentukan aku macam ni? Mengaku sahabat, kita pernah bercakap macam tu. Walaupun kita tak tulis kat status Facebook. Walaupun kita tak lafaz di lisan. Aku nak A tapi Allah bagi B. Kenapa ya Allah, aku tak tahu ke kehendak aku A? Kenapa kau bagi B ya Allah? Allah ya Karim, jahatnya kita. Kurang ajarnya kita dengan Allah, sahabat. Tidak perlu mengikuti aturan yang ditentukan olehnya. Kalau boleh, kita tak nak ikut. Tak nak ada peraturan-peraturan. Tengok budak-budak duduk asrama je lah. Semalam saya ziarah anak-anak tahfiz Kertih. Bila pergi, sahabat, ada je isu ni. Kenapa susah sangat nak ikut peraturan? Biasa. Itu manusia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi jangan melampau. Sebab apa? Tidak perlu mengikuti aturan ditentukan olehnya. Mungkin akan lebih mudah, bebas, jauh daripada derita. Itu yang kita fikir. Kalau engkau tak tentukan hidup aku ya Allah, aku ni lebih bebas, lebih mudah urusan hidup aku, jauh dari derita. Kita kata, ketahuilah, kita akan dekat dengan dosa. Kita menempelak Allah, kita dekat dengan dosa, sahabat-sahabat. Sebab kita hamba. Berani hang nak lawan Allah. Kita hamba. Masya Allah. Dah hilang takwai pula dekat iPad ni. Ketahuilah, kita akan dekat dengan dosa bila mana kita tak menerima apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Dekat dengan perasaan gelisah. Berdosa itu satu hal. Dekat dengan perasaan gelisah. Dekat dengan keraguan. Tiada arah tujuan. Bimbang. Satu hal yang pasti adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hang tak mau kan ikut apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah tetapkan dalam takdir hidup hang. Hang nak lari daripada semua itu kan, sampai bak mati pun hang nak lari kan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, hang berdiri dalam tembok yang tinggi, ada jeriji besi pun, maut itu sentiasa mendekat denganmu. Hang tak boleh lari. Pasal apa hang nak lari, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ketetapan dan ketentuan itu daripada Allah mutlak. Noktah. Tak ada siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang boleh ikut suka-sukanya kita saja. Okey, Facebook dah hilang terus dah. Satu tulisan pun tak ada, hanya ada muka saya saja. Okey, andai aku mampu tawar-menawar dalam hidup aku. Tuhan, bukan kehidupan seperti ini yang aku inginkan. Sama sekali bukan ini yang aku harapkan. Toeng, berlaku satu ujian dalam hidup kita. Tuhan, aku bukan nak macam ni. Kau tak dengar ke Tuhan? Aku doa macam tu semalam. 40 malam berturut-turut dah aku doa macam tu. Pasal apa kau bagi macam ni?
Allah ya Karim, meremang bulu roma saya sahabat. Kita siapa sebenarnya untuk bercakap begitu dengan Allah? Allah ya Karim. Tetapi Al-Hawatif Ismail is watching. Still saya tak boleh baca apa-apa komen. Hazila Khalil is watching. Terima kasih semua yang watching. Yang watching, I sedang touching, tapi I sedang stressing. Tengok satu tulisan pun I tak boleh baca. Andai aku mampu tawar-menawar dalam hidup aku, Tuhan, bukan kehidupan seperti ini yang aku inginkan. Sama sekali bukan ini yang aku harapkan. Ini kan yang biasa ada dalam hati kita, sahabat-sahabat. Tetapi sekiranya Tuhan tidak melakukan itu, menetapkan begitu begini mengikut takdir yang telah Allah tetapkan dalam daftar takdirmu yang tertulis di Lauh Mahfuz, kita hanya akan diam. Jadi manusia manja, tidak pandai dalam apa-apa perkara. Inilah yang orang macam kita dah orang tua ni cakap, Ustazah budak-budak sekarang manja, tak kental jiwa, tak tahan dengan cabaran kan Ustazah. Sebelum kita cakap macam tu sahabat, jom kita fikir dulu. Yelah, kita dulu zaman susah, dihentak dengan macam-macam ujian. Anak-anak ni buka-buka mata saja yang girl, sarung tangan pink, topi pink, baju pink, selimut pink, cadarnya siap tulis sulam nama pink. Sahabat-sahabat ingat apa? Pergi bilik air dia pula ceboknya pink, besen nak mandikan dia pink, segala. Orang bagi hadiah biru marah. Dia tak tahu ke anak kita perempuan, apa bagi biru? Bagilah pink. Allah, macam haram pula kalau anak perempuan pakai biru. Kita tak ngajar anak kita susah. Kita bagi senang, kita ikut apa anak kita nak. P. Ramlee dah tunjuk dalam filem Anakku Sazali. Kan? Yang biru anak kita, ibu kenapa abang punya, ibu kenapa Boboy punya kasut pink? Tak sukalah, Boboy kan lelaki. Kan? Kita pun, ibu silap. Ibu ingat kamu girl, ibu belikanlah pink. No, tak nak pakai. Boboy kan lelaki, belilah biru. Kita start kereta, pergi beli biru. Mak saya dulu, kenapa warna pink? Pakai aje lah. Tak payah banyak cakap, itu je yang ada. Ambil engkau. Ada nak pilih-pilih pink biru lagi? Tak ada. Jadi sebelum kita cakap anak-anak sekarang ni tak kental jiwa kan Ustazah, sahih. Tengok live mereka macam mana pula sahabat. Kita yang tertahan, Allah nak tengok kita macam ni. Aku tahan sat supaya hang berusaha. Supaya hang tak jadi manja. Ni aku bagi kat hang ni untuk apa? Sebab hang ni aku pilih. Kalau ikut takdir hang akan hidup sampai 70 tahun. Umur 50 tahun kau akan melalui ujian lebih dahsyat. Setakat boy pakai pink, girl pakai biru, tak ada dosa pun di sisi Allah. Allah nak latih kita macam tu. Ini contoh mudah Ustazah nak bagi. Saya tak boleh baca komen anda sahabat-sahabat, tapi saya tak tahu nak cakap lah kita ni. Kita nak semua yang senang ikut cakap kita, ikut kehendak kita. Kita faham apa mesej yang nak disampaikan dalam filem Anakku Sazali. Gitu sahabat. Ini bukan cerita pasal P. Ramlee. Ini cerita pasal Allah yang memberi takdir dalam hidup kita. Allah tahu, hai Muzayyanah Abdullah, mengapa taik lalatmu di pipi kanan. Gitu sahabat-sahabat. Allah Maha tahu. Saya nampak Maryam Muhammad gelak. Lepas tu dah tak ada komen lain lagi dah. Pasal apa mesti ramai lagi yang gelak, tapi tak boleh tengok. Ini siapa? Maryam Muhammad. Maryam Muhammad nak main dia bagi stiker kik. Lepas tu dia bagi stiker gelak kuat-kuat sampai nangis. Itu je lah yang saya boleh tengok. Selebihnya saya tak boleh respon apa. Andai hidup ini semudah jap mana. Itulah dia otak ni kenapa jadi macam ni. Jadi saya tak berapa nak fokus kat sini. Dalam pada tak fokus tu marah juga sahabat. Andai aku mampu tawar-menawar dalam hidup aku, Tuhan, bukan kehidupan seperti ini. Ini dah baca dah. Tetapi sekiranya Tuhan tidak melakukan itu, kita hanya akan diam. Jadi manusia manja, tidak pandai dalam apa-apa perkara, tidak akan mampu bangkit daripada kemurungan yang hebat, hanya pandai berkeluh kesah. Amboi, Rohaya Bakar pun keluar ha. Lepas tu dah tak baca komen dah. Okey, hanya pandai berkeluh kesah.
Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita dah biasa. Ustazah, kenapa saya punya baju warna biru? Saya kan girl. Dari kecil mak saya pakaikan pink. Kau nak pelempang dengan Ustazah? Kau tak boleh sembahyang ke pakai baju biru? Kau tu pakai je. Main-main dengan Ustazah Zai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak boleh nak banyak cekadak sangat. Allah nak tengok kita jangan banyak cekadak. Hang tu hamba. Yang apa faham ke banyak cekadak tu apa? Andai hidup aku semudah membalikkan telapak tangan. Senang kan? Tangan tengah gini, tangan gebu-gebas ni tengah gini. Ops, toing, toing. Senang je. Tapi hidup ni bukan semudah membalikkan telapak tangan. Sekiranya itu terjadi, kita tidak akan berusaha keras. Tidak akan khusyuk dalam berdoa. Tidak akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Tidak akan berjuang sebegitu. Tidak akan memahami erti sebuah proses. Gaduh mak dengan bapak ni. Awak ni garang sangatlah dengan anak. Tak payahlah. Dah dia boy kan. Belikan ajalah biru. Kenapa awak pakaikan pink? Confuse budak tu. Gaduh pula mak bapaknya pasal warna. Tu baru warna pink biru anak kita nak pakai. Belum mak bapaknya bergaduh pasal ni nak mengundi ni. Awak nak biru ke awak nak hijau? Ambil kau. Saya nak oren lah bang. Saya tak main lah biru dengan hijau. Bukan main kan sahabat. Gaduh. Masa muka seminggu. La ilaha illallah. Cubalah sweet-sweet. Cantik juga abang punya oren tu kan. Yang abang pun kata, iya awak ni hijau je lawa juga. Pergi mengundi pegang tangan sama-sama. Laki tahu ke kita pangkah apa? Tak tahu. So pangkah je yang kita nak pangkah. Bini tahu ke sahabat-sahabat kita pangkah mana? Tak tahu. Abang dah ngundi dah. Abang pangkah apa tadi? Undi adalah rahsia. Jom kita pergi ngetih sama-sama. Kan bahagia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda boleh bikin bah. Pasal apa kita cari susah bah? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, menggelaklah seorang Ustazah. Tidak akan berjuang sebegitu. Nanti cuba anda, nanti saya nak buat satu status dekat Facebook. Apa komen anda tentang Fasa Brun Jamil hari ini? Nanti anda ni, Ustazah tadi saya tak tahan Ustazah cakap bab-bab tu kan contoh. Supaya kita ada roh sikit sahabat. Tak syok cakap macam gini. Kan kita kan tu gada-gada tiljannah. Kita kan sama-sama nak berbahagia. Tiba-tiba ni kosong. Tak ada tulisan langsung Arba'iyah is watching. I know you is watching Facebook ni. Allah. Tapi saya nampak anda duk klik dekat ikon gelak-gelak tu. Kita kalau dalam sahabat La Tahzan ni nak gelak-gelak sama-sama, nak nangis-nangis sama-sama baru syok kan. Tapi ni macam tak syok Ustazah gelak seorang. Masya Allah, tabarakallah. Andai hidup aku semudah membalikkan telapak tangan. Tapi masalahnya hidup kita bukan begitu. Sekiranya itu terjadi, kita tidak akan berusaha keras, tidak akan khusyuk dalam berdoa, tidak akan bersungguh-sungguh dalam bekerja, tidak akan berjuang sebegitu, tidak akan memahami erti sebuah proses. Ibu, kakak nak duit. Kenapa ibu tak bagi lagi? Bukan senang-senang je nak dapat duit. Kau tolong ibu dekat dapur selama seminggu berturut-turut. Kau belajar satu resipi ibu. Belajar air tangan ibu ni senang kalau ibu dah mati nanti. Ibu test engkau sebulan belajar resipi ibu ni. Jadi baru ibu bagi duit. RM200. Budak tu buat walaupun hentak-hentak kaki. Itu proses ibu. Jangan ibu 200 bagi. 200 je. Ibu tak boleh lah dengar kalau anak ibu 200 je. Ibu nak bagi 2000. Nak ambil sayang. Ambil. Mak pak macam gitu. Cepuk je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Proses. Nak bagi tahu dia nak dapat satu benda ni bukan mudah-mudah. Faham ke faham? Andai kita tahu rupa hidup kita pada masa hadapan. Andai semua tidak diselimuti oleh misteri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berapa dah sekarang? 8 suku dah ke? Duk sibuk dengan handphone yang tak ada komen ni, saya pun tak sedar diri dah. Saya sebenarnya hari ni nak mengajar sampai muka surat 32. Perasan, tapi sibuk dengan Facebook ni, tak ni komen saya kena berhenti sekejap lagi. Saya nak sidai kain, saya nak pergi mengajar. Banyak lagi kerja ni. Nak ngadap yang tak keluar komen ni saja sampai bila cakap seorang-seorang Ustazah Zain. Sekiranya itu terjadi, kita hanya akan sibuk bersantai-santai,
tidak tahu maksud penat lelah, tidak tahu perasaan hidup dalam kemiskinan, tidak akan punya sasaran. Tak ada matlamat, tak ada target hidup. Buat apa nak susah-susah, mak bapak aku boleh bagi duit kot. Kan sahabat, serba salah kita. Memang kita ada duit ustazah, saya tak nak anak saya susah. Allah berhati-hati ibu ayah. Kadang-kadang kita tak sedar kitalah acuannya yang membentuk anak-anak kita begitu. Ya Allah, bantu kami untuk menguruskan, untuk membantu anak-anak kami hidup di fasa akhir zaman yang sangat menakutkan. Kita jadi seperti ini boleh berusaha keras kerana kita dah terbiasa dengan hidup yang keras ketika dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi pertemuan hari ini bermula dengan kucing yang bergayut ini. Kita tutuplah sampai muka surat 29 bawah sekali. Semoga sahabat-sahabat tim khidmat saya dapat bantu apa kemenjadian dalam handphone dan iPad saya. Untuk pengumuman, di handphone saya hanya ada 3 orang yang menonton. Sekian dimaklumkan. Di iPad saya ada 1.6K, tapi kosong, tak ada satu komen pun. Begitulah Ustazah Zai hari ini betul-betul bercakap dengan dinding hijau putih kat belakang. Jadi maafkan saya kalau ada orang baru, sahabat-sahabat. Jangan pelik, Ustazah Zai memang begini. Sebab pasal apa hampa duk hantar klik gelak-gelak tu? Nak juga tahu apa yang hampa gelak kan? Okay, tak ada makna saya pakai tudung satu taman Floria berbunga-bunga ni kalau saya tak dapat tengok komen-komen anda. Okay, sebab saya live untuk anda. Dulu-dulu saya tak suka live-live ni. Tapi sebab dengan live ini sahabat-sahabat, kita dah macam adik-beradik kan. Jadi hampa janganlah duk gelak kalau tengok perangai Ustazah lagu ni. Okey, saya minta maaf zahir batin. InsyaAllah besok lebih ke babum punya best, tertarik, menarik. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita istiqamah dengan fasabrun jamil. Andai ada di kalangan anda yang memang tak mampu nak beli buku 30 ringgit, belum masuk kos pos, dan anda rasa teringin. Apa lagu tu? Sesekali ku rasa teringin memiliki buku Fasabrun Jamil. Hubungi sahabat tim khidmat. Akak bukan tak mampu, tapi akak banyak benda lagi nak beli. Akak bukan orang kerja, boleh tak akak nak dapatkan? InsyaAllah sahabat tim khidmat akan post kepada anda FOC. FOC tahu sahabat? Jadi yang infak buku ni ramai, tapi dia pun tak bagi duit pos. Jadi kalau anda nak FOC pun kalau boleh tanyalah tim pos, kan? Berapa kak kena bayar duit pos? Baru saya perasan, sahabat tim khidmat ada ni menonton. Baru saya perasan, oh kami post buku free dekat anda, tapi kami terlupa duit pos tu kami yang tanggung. Sekian dimaklumkan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah-muah, jumpa esok 7 pagi.